Sekarang kita tutup ini, kita buka nota yang saya dah siapkan. Tolong baca nota ini nanti. Kita baca nanti sambil sambung minggu depan. Balik tolong laminate ya. Tolong laminate. Kemudian panggil budak-budak, anak-anak kita. Budak-budak, tengok sini. Ini korang baca. Aku mati engkau buat ini. Aku mati engkau buat ini. Tolong laminate, taruhkan plastik, tampal di mana? Peti ais. Biar budak-budak boleh nampak. Peti ais kan dia buka hari-hari. Jadi kalau tidak, nanti kalau tidak dia bingung, mana bapak taruh mana? Dalam laci dah berlipat-lipat, mana dia nak cari? Bapak dah mati kan? Jadi kat peti ais, begitu mudahkan dia. Dia tengok yang kat peti ais tu lah yang bapak suruh buat tu. Bilang anak cucu kita biar dia tahu apa nak buat kita, begitu mudahkan. Seperti kau lah, kalau kat rumah ada peti ais ke apa yang lagi kerap dibikin nak taruh pintu oven, takut panas, takut cair pula. Taruh pintu peti ais bagus, dia tak rosak. Jangan dalamnya, kat luarnya ya. Begini ya. Ini semua saya petik daripada kitab Sabilal Muhtadin, Syekh Arsyad Al-Banjari. Kitab Sabilal Muhtadin, apa prosedur plus ada beberapa tambahan sikit daripada beberapa hadis lain, kita tambahkan sikit di sini prosedurnya. Nanti nak ngadap orang mati tak biasa menggelapu, kita panik nanti kita tak bikin benda yang patut. Belajar bikin ini, nak ngadap orang mati steady. Dia dah sakit, dia dah tenang, kita yang keluarganya steady. Tenang kak, tenang. Mari, aku dah belajar. Kita buat ini, mari. Dapat dah tengah tenat di hospital, doktor dah bilang tolong telefon adik-beradik. Bapak awak dah on the way nak mati. Panggil adik-beradik, cuba datang nangis. Datang, nangis, biar dia nangis, tak apa. Jangan raung. Kita tengok, mari kita buat apa yang patut. Atur buat patut dia. Ngiringi bapaknya nak mati ya. Siapa bapaknya tu siapa? Kita. Sekarang kita buat dia lah untuk kita. Kirim kita baca bilang, budak-budak tengok ini. Anak-anak kan kita panggilkan budak-budak ya. Semua budak-budak. Perkara-perkara yang perlu dilakukan terhadap orang yang hampir meninggal dunia dan yang baru meninggal. Apabila kelihatan tanda-tanda yang seorang itu hampir meninggal, maka sunat dilakukan perkara-perkara berikut. Yang pertama, ditalkinkan, yakni dibisikkan pada telinganya akan kalimah la ilaha illallah. Tidak perlu diberati dengan asyhadu, dan tidak juga dengan Muhammad Rasulullah. Seelok-eloknya bahawa yang mentalkinkan ini ialah orang yang disenangi atau dikasihi oleh si sakit. Jangan diperintahkan kepadanya dengan berkata, ucapkanlah la ilaha illallah. Bisikkan sekali. Apabila sudah diikutnya, maka memadai. Namun apabila ia berkata-kata, ulangilah lagi talqin itu. Seandainya ia tidak mengikuti talqin yang diajarkan kepadanya, maka janganlah dipaksakan. Bisikkanlah sahaja kepadanya sekali-sekala berselang waktu. Baik, ucap hanya terus bisikkan di telinganya dengan tenang, dengan pelan. Orang dah nak mati ya, dah koma 3 bulan sekalipun ya, nak mati semua dia boleh dengar, boleh reaksi, kadang-kadang matanya boleh buka, kadang-kadang badannya boleh bangun, minta paut katil hospital pun, wire pun dia boleh cabut jadi kuat saking ronta nak sakitnya itu. Allah ya. Kita bicarakan la ilaha illallah. Tak payah asyhadu pun. Itu memberatkan dia. Minimum paling penting. Tak payah Muhammadur Rasulullah pun. Muhammad Rasulullah tu untuk menjunjung syariat yang dibawa oleh Muhammad. Ini dah mati, nak junjung syariat apa, nak sembahyang apa, nak puasa apa, nak zina apa, nak judi apa, dah tak ada lagi kan. Hanya iman saja, tauhid saja, la ilaha illallah. Dan tak payah bilang, mak, syahadat mak, pak, katakan asyhadu la ilaha illallah. Tak payah. Hanya sebutkan saja, biar dia ikut la ilaha illallah sekali. Nampak dia dah ikut la ilaha illallah, dah diamkan sampai mati. Dah akhir kalam lah tu. Lepas tu kalau dia cakap lagi, aduh bisa dia diam lagi, kita la ilaha illallah. Biar akhir kalamnya la ilaha illallah. Kalau kita cakap dia tak ikut, maka jangan bertalu-talu. Sekali-sekala.
Dan yang membisikkan ini biarlah suara yang disenangi oleh si sakit ini. Suara siapa? Siapa yang disayangi? Siapa yang kalau dengar suara ini dipatuk? Maknya, kalau masih ada mak. Maknya datang mak ya. Jadi anak-anak menantu panggil maknya, panggil nyanyinya, suruh datang telkinkan. Kan orang dengan anak dengan mak kan macam mana pun patuh kan. Dengarkan suara mak. Tak semestinya isteri, tak semestinya suami. Apalagi kalau selalu bertengkar hari-hari. Apalagi kalau suami isterinya ngomel aja dengan suaminya, dengar suara dia aja, alah bingitnya aku dengan suara mak kau ni. Itu jangan suruh dia telkin. Nanti dia dengar alah bingitnya aku, sedangkan itu dia tak boleh bingit. La ilallah, tak boleh bingit. Dengar suara itu dia bingit. Jangan. Kalau tak ada, maknya siapa? Anaknya. Kan orang kan sayang anaknya kan. Dia punya anak favorite dia, suruh telkinkan. Sekarang bapak favorite kau telkinkan bapak. Macam mana bang? Macam mana? Macam tak payah. Abang yang tua, tak payah. Walau ada yang kecil sekalipun, suruh dia telkinkan. Kemudian hanya la ilaha illallah. Kalau dia tak nyahut, jangan ngoyok. Selang 10-15 minit sekali bisikkan la ilaha illallah. Dalam lagi 5 minit 10 minit ke gitu, sekali lagi telinga kirinya la ilaha illallah. Kadang-kadang ada reaksi, kadang-kadang dia giling, kadang-kadang kita la ilaha illallah sini dia paling, la ilaha illallah sini dia paling. Ada reaksi tu, maknanya dia dengar. Ada reaksi tu dia dengar. Kenapa dia giling? Ketika kita ucap aja, syaitan bilang jangan dengar, ini kalimat tak betul, kalimat tak betul. Dia giling kepada syaitan. Kita sangka begitu sudah. Dan apa? Kadang-kadang syaitan datang blocking di sini. Dia paling daripada menghadap syaitan. Pokoknya ada reaksi kalimat kita. Dan kenapa jangan bertalu-talu, jangan gesa? Sebab pada ketika itu dia sedang dalam keadaan sibuk, sangat sibuk, sakit, sedih, takut, cemas, bingung, kecoh dengan syaitan nak mengganggu, dengan malaikat kasih laporan, kasih apa semua. Allah, segala perasaan berlaku di situ. Pilu, sayu, semuanya bercampur. Jadi kalau kita bertalu-talu, takut kerana dia tengah sibuk gitu, nanti dia jengkel. Orang kalau tengah sibuk, kita bertalu-talu, contoh ya, kita bilang sama anak kita, nanti bilang ya, ingatkan bapak ya, pukul 10 ada meeting. Maka nanti dah dekat-dekat 9.45 ke gitu, kau bilang, Pak ada meeting. Kalau aku tengah sibuk, kau bilang. Dia yang suruh kita ingatkan dia. Tapi betul-betul pukul 9.30, 9.40, ada dayo datang lah, ada orang datang minta utang lah, ada orang nak kasih anugerah pulanya lah, ada macam-macam. Ada something nak pukul dia lah, ada polis nak tangkap dia lah, macam-macam. Macam-macam. Di tengah layan itu, layan ni, anaknya saya sebut, Pak, meeting Pak. Pak, nanti ada meeting Pak. Kena tengking tak? Bising lah. Dia takut nanti akhir hayatnya dia tengah sibuk kecoh-kecoh, kita bertalu-talu, nanti dia jadi jengkel. Jangan sampai dia bilang, diamlah kepada kalimat la ilaha illallah. Kita tak nak. Tapi orang tengah sibuk, tengah ladani itu dan ini dan itu. Tiba-tiba dia dengar anaknya sekali aja sebut. Anaknya kalau yang pintar, Pak, nanti pukul 10 ada meeting. Dia tak layan pun, tengah layan yang itu yang ni. Sekejap lagi nanti anaknya bilang ni, Pak, pukul 10 ada meeting. Itu jangan isteri dia. Kalau dengan isteri dia kena tengking. Dengan anak dia kan dia sayang, dia tak tengking. Mungkin dengan anak, Pak, pukul 10 ada meeting. Apa kau cakap tadi? Dengan sibuk-sibuk kan nanti? Apa tadi? Oh, dia tak ya. Pukul 10 ada meeting. Anak saya ingatkan saya. Nanti dia tengah sibuk-sibuk gitu. Layan malaikat, layan syaitan, begitu gini-gini. Tahu-tahu, apa tadi? Suara siapa tadi ya? Suara si Mamat. Apa dia bilang tadi? Apa tadi cakap? La ilaha illallah. Diingatkan aku talqin bahawa aku dah nak mati. Nanti dia terima. Kita nak dia terima sendiri. Dia terima sendiri. Jangan gesa-gesa dia. Jangan gesa-gesa dia ya. Jangan gesa-gesa dia. Itu. Jadi sekali-sekala. Dan semua ini dengan tenang ya. Jangan betul-betul tekan. Jangan cakap asyhadu. Jangan bilang bapa ucapkanlah pun jangan ya. Hanya la ilaha illallah. Biasa tau kita dengar orang nak mati gini, keluarganya tak pandai apa-apa ya. Kesian tau. Dia suruh baca macam-macam.
baca Qul a'udzu birabbil falaq, baca Qul a'udzu birabbin nas. Kau nak suruh khataman tengah sakit gini ya. Baca Qul a'udzu falaq, baca Qul huwallahu ahad, baca. Dia tak faham kakaknya apa Mbak Yuni orang ngerti. Jadi adiknya nak mati kok disuruh gitu. Gitu. Ada juga kita dengar akhir hayatnya disuruh lawan. Ni semua kita biasa, kadang-kadang orang panggil kita kan, orang macam-macam lah tugasan kita ni, orang panggil kita macam-macam. Yang ada disuruh lawan. Ni adiknya dah cungap-cungap dia nak putus nyawa. Ni kakaknya datang, don't give up, don't give up. You are strong, you can make it. Fight it, fight it. Jangan give up, jangan mengalah, jangan menyerah. Kau kuat, lawan, suruh lawan malaikat maut. Don't give up, fight it, you can make it. Fight it, be strong. Ini putus juga nyawanya, medelik, matanya dah mati. Tengok mati bukan innalillahi, tengok oh my god, alamak. Ada orang kita, kalau orang Cina tu dah tentulah ya, orang kita ngadap orang mati kok suruh fight it, suruh lawan, kok bilang you are strong. Kau saya kasih syahadat last minute tu dapat dia syahadat kan bagus. Kau ajar yang bukan-bukan. Allah, dia ajarnya bukan-bukan. Aku tengok ada orang ini, Allah kesian. Adiknya, kakaknya suruh lawan, adiknya dah tengah gitu. Last minute kau ajar dia paling penting tauhid. Paling penting tauhid. Bukan paling penting nak elak pada mati, dah tak boleh elak lagi. Kau suruh bukan-bukan semua itu. Ada suruh baca Fatihah, suruh baca Al-Falaq, suruh baca An-Nas. Lama suruh baca berjanji kan bagus. Allah. Apa? Orang ngerti ya. Jadi dia tak tahu. Semua tu bukan apa tahu, sangkingkan nak membantu, tapi tak tahu apa yang paling penting untuk si mati itu dan apa situasi dia sedang hadapi. Jadi dia sangkingkan nak bantu tu, jadi keluarlah apa-apa yang dia sangka patut itulah, maka dia sebutlah begitu ya. Maka biarlah orang yang dikasihi. Kalau dia ustaznya ya. Tujuan talqin ini adalah agar ia dapat mengucapkan kalimat syahadat ini pada akhir hayatnya, kerana termaktub dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang siapa yang akhir perkataannya di dunia la ilaha illallah, nescaya memasuki syurga tanpa hisab, direct entry ya. Kemudian bacakanlah kepadanya surah Yasin. Hadis Nabi menyebut baca Yasin atas orang mati kamu, iaitu orang nak mati dan juga orang sudah mati. Sebab itu orang nak mati kita bacakan Yasin tiap-tiap malam semuanya ya. Nabi suruh baca kok kau bilang jangan baca. Kan aneh ya. Kemudian bacakan surah Ar-Ra'd, ini penting. Yang nombor 3 ni penting ya. Supaya mudah rohnya keluar daripada jasad. Surah Ar-Ra'd, juz ke-13. Bacakan surah Ar-Ra'd. Mudah rohnya keluar daripada jasad. Ini semua baca Yasin, baca surah Ar-Ra'd. Jangan bergema. Ini yainya tengah sakit, panggil budak tahfiz 20 orang. Baca kuat-kuat. Jangan. Ketika ni yang baca pelan-pelan, baca sendiri, baca pelan, biar tenang suasana. Satu orang yang hampir dengan dia, la ilaha illallah, biar tenang suasana, setenang-tenangnya. Bergema dengan bacaan apa-apa semua, tak kurang sesuai suasananya begitu ya, kurang sesuai ya. Biar tenang ya, tenang. Baca surah Ar-Ra'd. Arwah mak mentua saya ya, sakitnya dialisisnya sampai 8 tahun ya. Sampai 8 tahun dialisisnya. Macam-macam operasi, macam-macam tembok dah buat. ICU tu berkali-kali. Sampai akhir hayatnya tu doktor operasi entah bikin apa sekali, sampai doktor pam boleh hidup pulaknya balik. Allah. Kemudian pasang alat nyawa. Alat mesin pam nyawa tu kan. Pam jantung gila ya. Pasang pam. Hari tu kita tengok, Allah kesiannya. Tadi doktor panggil, ini sekarang dia bergantung pada benda ini. Kita matikan aja, jantungnya tak akan kuat nak pam. Tapi berapa lama dia boleh tahan? Seberapa daya kita nak, dia stop sendirilah. Jadi kita itu kadang makan minggu, kadang makan bulan, kadang mungkin tahun. Dan mungkin kalau ada infeksi ke apa, kita akan bilang perlu padamkan. Kadang-kadang kita bilang, kadang kau bilang, bila kena suruh padam? Allah janganlah sampai gitu dalam hati kita ya. Kesian dah sakitnya lama, takkan akhir hayatnya sampai kita nak matikan switchnya kan tak tegel ya. Tak tegel tu tak apa. Tak tegel maknanya tak apa.
tak sampai hati ya. Tak tegel nak matikan gitu macam mana. Saya baca surah Ar-Ra'd petang tadi pun dah baca. Ini pun kita bacalah. Baca sementara kita baca itu yang apa monitornya tu. Tit ya. Sambil kita baca tengok loh kok nombornya ke rendah. Kita sadaqallahul azim. Betul putus nyawanya terus. Alhamdulillah. Mudah pulanya akhir hayatnya tak sampai makan minggu lagi dalam begitunya. Terus mudah. Yang ada orang pula dah maknya dah gelisah panggil kita datang bacakan surah Ar-Ra'd. Lepas tu 2 minggu kemudian baru mati. Tapi lepas semenjak kita baca dia bilang sampai hari mati tu tenang dah, tak ada gelisah, tak ada apa, tenang. Sampai hari matinya. Yang orang sakatul maut sakit, minta keluar, minta duduk kat laman. Yang ada daripada dalam bilik minta duduk dekat hall, tak tentu arah, sakitnya mati. Semua tu bukan dia buat-buat ya, memang dia gitu. Masih boleh cakap lagi tapi dah mula sakaratul maut dah ada. Yang ada empas badan, yang ada empas tangan. Kita tengok dah sakarat, yang ini dah sakarat. Dah mula gitu. Masih boleh cakap lagi tapi dah mula rasa sakitnya, dah mula rasa sendi-sendinya tu dah mula nak dicabut nyawanya. Bacakan surah Ar-Ra'd, tenang sampai dia mati dia tenang. Baca surah Ar-Ra'd ya. Setakat ini apa yang kita baca begitu. Kalau dia nak hidup lebih sihat daripada dahulu, maka baca surah Ar-Ra'd, sangat-sangat berkesan. Kalau orang bilang fulan sakit, awal mula kita pesan baca surah Ar-Ra'd dan baca surah Yasin. Dan kita pesankan begini, bilang budak-budak semua baca surah Ar-Ra'd ya. Lepas tu kita kalau baca Quran khatam sampai surah Ar-Ra'd aja mesti ingat, tak aku baca ni kecuali sedang menghadap seorang yang sedang nak sakaratul maut. Bapa baik, mak baik, isteri baik. Teringat sedih sekali. Tiap aku baca ni kecuali adalah orang-orang yang nak meninggal dunia. Tenang, matinya tenang. Rohnya akan keluar seperti air keluar daripada bejana, ya. Baik. Kemudian hadapkan kepada kiblat. Seelok-eloknya dibaringkan atas lambung kanannya. Jika payah, maka lambung kirinya atau ditelentangkannya dengan beralas bantal pada kepalanya supaya menghadap wajahnya akan kiblat. Kalau sana kiblat, maka kepalanya sana, kakinya sini, atas lambung kanannya, macam sembahyang mayat. Kalau susah, umpamanya sini ada Quran ke apa, nak hadap macam mana, kakinya betul-betul menghadap lemari Quran dalam bilik kan gitu, maka kepala sini, kaki sini. Kalau susah juga, kepala sana, kaki sini ditinggikan sikit, menghadapkan kiblat. Yang ada orang sendiri menghadap kiblat, insut. Kenapa? Rupanya menghadap kiblat terus mati. Allah, menghadap kiblat ya, menghadap kiblat, menghadapkan dia kiblat, menghadapkan kiblat. Kepala sini, kaki sini. Putus nyawa saja, kepala sana, kaki sini. Masa mandi, kepala sana, kaki sini. Ketika sembahyang, kepala sana, kaki sini, walau jantan walau perempuan. Dalam kubur, kepala sana, kaki sini. Sama. Begitu ya, menghadap kiblat ya. Itu yang kuat ya. Sekarang kita tengok setengah-setengah tempat, kepala sini, kaki sini ya kalau laki-laki. Tak. Kepala sini, kaki sini. Itu yang kuat dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab kita Syafi'i. Apa kalau ahli keluarga kita mintalah. Ahli keluarga kita kan nanti bilang, tak ada, kita arahan kita gini. Tak ada, ini keluarga kami minta begini. Maka begitu ya. Cuma kalau laki-laki kita sembahyang atas laki-laki, perempuan kita imam diri pada hampir perutnya. Kalau pada orang laki-laki pada hampir dadanya. Begitu saja. Tapi tetap kepala sini, kaki sini, begitu ya. Baik. Kemudian siwakkan agar mudah keluar daripada keluar rohnya daripada badan. Siwak ya. Jangan tinggal siwak ya. Siwak ini di samping sunnah Nabi, kau sembahyang dengan siwak 2 rakaat lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Siwak kuatkan tulang belakang. Siwak kuatkan pandangan mata. Siwak buat awet nom. Awet nom apa awet nom? Awet nom apa? Nampak muda. Tapi dia siwak kok nampak tua. Tak siwak lagi tua. Begitu. Siwak. Dan siwak mengingatkan syahadat pada akhir hayat. Dan siwak memudahkan roh keluar dari badan. Memudahkan roh keluar daripada badan dengan siwak. Rasulullah dengan sakaratul maut nampak orang datang bawa siwak. Rasulullah tengok. Siti Aisyah bilang, nak ya Rasulullah. Rasulullah signal nak. Siti Aisyah mintakan. Dan Siti Aisyah dengan penghabisan itulah air liur
Siti Aisyah membasahkan siwak ini masuk dalam mulut Nabi. Jadi penghabisan yang Nabi dalam mulut Nabi masuk ke perut Nabi ialah daripada siwak yang bercampur dengan air liurnya Siti Aisyah. Siwakkan, mudah roh keluar pada badan, pakai siwak senantiasa. Pakai siwak. Beli petang ni juga beli. Nak saya ada kat rumah jual satu batang RM15. Nak jual rupanya. Tak adalah, kau pandai-pandai lah beli dekat Baju Raya ke dekat mana semua siwak. Siwak. Jadi siwak ya. Sunat kalau dia tak jenis siwak pun carikan kayu siwak, siwakkan dia ya. Baik, kemudian titiskan air kepada mulutnya untuk membantu menghilangkan dahaganya. Jika ada, berikan air zam-zam atau air yang dicampur dengan sedikit madu atau air putih biasa saja. Baik, kalau nampak dia tanda haus, wajib beri minum. Kalau tak nampak tanda haus, sunat diberi minum. Kalau nampak tanda haus, kasih minum. Ketika itu dahaganya, kalau dia beri minum air seluas satu dunia punya air pun tak hilang dahaganya. Itu ujian mati ya. Kalau orang baik, nanti putus nyawa je terus diberi minum, hilang dahaganya. Diberi jamuan, begitu putus nyawa saja, nampak malaikat dia happy, dia kasih minum, hilang dahaganya. Kalau yang tak baik, terus menerus putus nyawa dalam dahaga, diangkat rohnya tak boleh naik pun dalam dahaga, dimasukkan dalam kubur dalam dahaga, disoal malaikat, ditengking tak dapat jawab dalam dahaga dan lapar, dipukul dahaga selama-lamanya. Minum tak minumnya nanti dalam neraka. Minum apa? Air timah ataupun air nanah. Allah, na'udzubillah ya. Jadi kalau nampak ditanda haus, wajib diberi minum. Kalau tak nampak haus, sunat diberi minum ya. Air apa? Air zam-zam. Sebab tu orang-orang tua dulu, air zam-zam jangan dihabiskan, simpankan sendiri sikit kat rumah, buat dia titiskan kalau ada orang nak mati. Dan juga kalau mandi mayat tu penghabisan dibilas dengan air zam-zam lah, dengan air zam-zam ya. Baik, kalau mandi tak ada air zam-zam, air Sungai Nil. Mana nak dapat air Sungai Nil ya? Begitu ya. Kalau untuk minum, air zam-zam. Kalau tak ada air zam-zam, air putih sedikit, taruh madu sikit taruh madu. Sunnah madu kan manisan ya. Jadi dapat sikit air madu, ada khasiatnya sedikit. Taruhkan sikit. Jangan pekat-pekat madu kau kasih terus putus maunya. Kasih air madu, titiskan sedikit. Itu sunat ya, sunat. Kalau tak ada tanda haus sekalipun. Kalau ada tanda haus, wajib ya. Wajib titiskan. Menghadap kiblat, disiwakkan, ditelkinkan. Yang baca surah Ar-Ra'd, yang baca surah Yasin, baca serentak, semua serentak. Jangan putus. Yang ada orang makan 2-3 hari kan, terus gantian. Itulah penghabisan kita khidmat pada orang tua kita. Bilang anak-anak kita, bacakan terus semua begitu ya. Kini bercerailah sudah roh dari jasadnya, maka lakukanlah perkara-perkara yang berikut ini. Perkara ini, tutupkan matanya, ikatkan rahangnya. Ini yang banyak orang tak tahu. Yang tadi pun banyak orang tak panik kalau nak hadap kematian. Yang ada pulanya lagi, kalau dah putus nyawa tak tahu apa nak buat, dia menggelapu, merahap mayat. Rahap mayat dia, bersihkan mayat sebelum itu. Kalau orang-orang Arab ya, orang tua kita dululah ya, senantiasa ada standby kain batik lepas dia 4-5, yang putih-putih, yang hitam-hitam. Yang hitam-hitam buat mandi, yang putih-putih bikin tutup. Kalau ada syal ya syal panjang tu, syal lagi bagus buat sembahyang, buat apa, kemudian kita tutup dia. Syal saya yang hijau tu saya pakai tu dah buat tutup berhab 2 mayat, almarhumah mak dan juga almarhumah isteri saya. Jadi syal ni saya tengok, teringat kematian mak kita dan isteri kita. Saya bilang kalau aku mati ni bikin rahab mayat aku ya. Syal yang hijau tu selalu saya pakai. Baik, apa lagi tu, adakan siapkan barang-barang ini semua dah standby kan. Dan orang-orang tua-tua dulu ada siapkan cadar putih dekat rumah, sarung bantal putih 1 set. Mati aja ketika orang nak rahabkan mayat semua, alihkan sekejap mayatnya, ganti salin, bersihkan bilik, kemas rapi. Nak daya datang nak tengok dia, kau bersirak, tak bagus, tak hormat mayat ya, tak hormat mayat. Biasa kita tengok yang orang mati, apa akan ada apa, bukan apa bantal guling ke apa bawah tu, tutup dengan cadar aja. Tak ada kain batik lepas, tak ada apa pun.
Dia kurang rapi lah, bukannya wajib tapi kurang rapi lah. Dia tutup dengan cadar gitu saja. Aku ingatkan apa, buka mayat bapaknya mendelik gitu, rambutnya merega. Kan tak senonoh budak-budak ni tau. Tak dibersihkan mati gitu-gitu juga terus tutup aja gitu. Alamak, sini ada kain bersusun, sini ada mainan cucunya, situ langsirnya gitu. Tak rapi betul bilik mayatnya tu, tak dihormati. Tak dihormati. Tengok Cina pakai bunga lagi. Tak, kita tak sampai kayak gitulah. Apa, orang putih lagi tongnya tu bukan main, lagi dipakaikan kot lah, di apa semua gitu kan. Itu cara dia dengan megah dia. Kita tak begitu, tapi kita ada tata cara kita. Bersihkan mayat, ikut sunnah apa semuanya gitu. Peliharakan mayat semuanya begitu ya. InsyaAllah kita. Tukang mandi datang tu kerja dia. Kerja dia pandailah bikin. Kerja kita bikin, siapkan mayat. Sementara nak tunggu tukang mandi datang besok pagi ke petang ke. Jadi mayat ni orang datang nak lihat, dah rapi dan terhormat mayat bapa kita. Macam mana dia hidup nak terima tamu? Agak nak terima tamu, daya nak datang, dia bersihkan rumah tak? Kemaskan tak? Kemaskan rumah. Rapikan pakaian tak? Berwangi-wangi tak? Rapikan diri tak? Begitu kita lakukan dia ketika dah mati. Hormati dia, muliakan dia. Namanya rahab mayat. Tertib sekali. Orang dulu kalau rahab mayat kita tengok tertib sekali. Tutup pintu, semua kasih keluar. Minta maaf ya, kadang nak putus nyawa kan ada saudara mara ke jiran-jiran semua. Yang terdekat saja yang buat kerja, nanti kita akan tengok ya. Terdekat saja minta maaf ya, Mak Haji semua minta maaf ya, minta keluar ya, kita nak rahabkan almarhum ini ya. Kita minta keluar semua, dah bersih, dah rapi, dah kemas semua, dah disikatkan, dah apa semua, barulah jemput silakan, buka pintu balik. Ada yang jaga. Wang lanang yang tengok hanya wang lanang wae. Ya. Wang wedok, wang lanang orang Islam delok. Kalau yang mati orang perempuan, orang kita lihat, kecuali mahramnya saja. Jangan bebas ya. Pak Imam pun sibuk nak tengok mayat. Mak Isah meninggal, kau nak tengok bikin apa? Bukan kena-mengena dengan kau, setakat jiran kau orang kampung tak boleh tengok. Tak boleh tengok. Pak Imam pun nak tengok, bikin apa? Tak boleh. Hidupnya tak boleh tengok, matinya pun tak boleh tengok. Sudah roh dari jasadnya, maka lakukanlah perkara-perkara berikut ini. Pertama, rapatkanlah matanya. Sebab kita dah baca, Nabi mengatakan setiap mayat, setiap mata akan melihat ke mana rohnya dibawa. Hatta orang tengah sakit dah koma berapa bulan sekalipun, ketika sukaratul mautnya, matanya terbuka, terbeliak, matanya mendelik, dia nampak rohnya keluar. Dan apabila rohnya sudah keluar, dah tak boleh tutup balik lah. Maka kita tutupkan, rapatkan matanya. Kita tutup gini, pegang saja. Kalau kita tengok mayat, matanya dah rapat, belum dia apa-apakan dah rapat, maknanya mati dalam tidur. Maknanya mati dalam tidur ya. Jadi kita rapatkan matanya gini, rapatkan matanya. Berapa lama? Kalau baru meninggal, okeylah, masih lembut lagi. Dapatkan dalam 1 minit, 2 minit aja gini, angkat, dia dah rapat dah. Kalau kita rapat, kalau dah meninggal dalam 2-3 jam, dia dah agak kaku sikit, maka kita rapatkan, dia buka balik. Kita pegang lagi sampai dalam 5 minit begitu. Agak kalau payah nak pegang, kita nak buat kerja lain umpamanya gitu, letakkanlah umpamanya yang ada orang taruh duit 50 sen. Tapi tak payah taruh duit 50 sen lah. Kau pegang aja, pegang. Anaknya, cucunya pegang aja, pegang mata atuknya, pegang. Sampai 3-4 minit, 5 minit aja, dah dapat lah. Dah dapat dia. Yang ada orang taruh duit 50 sen. Okey lah. Tapi kau taruh duit 50 sen sebelum buka pintu kasih orang masuk. Sebab ketika ini nak bikinkan semua dalam rapat kan. Minta semua orang keluar. Jaga situ ada jirannya, di situ ada besannya, di situ kau kerjakan mayat. Tak boleh. Aib ya. Minta maaf ya kaum apa sekalian, tak boleh hadir ya, kecuali mahram saja ya. Kalau ketika itu saja aurat mayat semua ya. Minta maaf ya sekalian, apa saudara mara minta keluar ya. Minta keluar, kita nak siapkan mayat, nak rahabkan mayat. Ini nama rahabkan mayat. Kita dah keluar semua, bikin semua begitu. Rapatkan matanya, dah rapatkan matanya. Kedua, rapatkanlah rahangnya dengan mengikat dari dagunya guna kain yang agak lebar jika perlu. Apabila sudah rapat, maka lepaskanlah ikatannya. Pakai kain yang agak lebar, jangan pakai tali rapia ya, jangan pakai tali, ikat sakit. Pakai kain yang agak lebar, ikat, jadi rapat. Dia terbuka, semua dah tak ada, dia punya muscle semua dah tak boleh nak katup lagi, semua dah buka.
Dapatkan, ikat. Ini semua ni ketika kita bikin kerja nanti nak ganti pakaian dan apa semua, ini mata bertutup, kalau tak ada nak taruh duit ke nak orang pegang, dan kepala berikat. Sebelum buka pintu kasih orang datang ziarah dia, buka ini tanggal, buka ini tali, buka, ikat. Mata itu tadi duit 50 sen buka, yang ada kita buka duit 50 sen dia kat sini. Tak senonoh tahu ya. Dia jarinya jadi ditaruhkan duit 50 sen gitu. Nanti kepalanya pun berikat simpul gini macam pocong pun ada. Kan orang takut ya. Takut buka, ikat. Nanti dia dah ikat gitu, dah ikat rahangnya dah dapatkan. Kita pun bikin kerja. Kemudian lakukanlah letakkanlah di atas katil dengan menghadap kiblat. Letak katil boleh, jangan letak kat bawah. Letak katil boleh, tak menjadi apa, hormati dia. Letak katil ya. Kalau orang-orang tua-tua kita dulu, kau nak tambah lah ya, sebelum letak di atas katil, diganti cadar yang bersih. Kalau orang-orang tua kita dulu senantiasa, arwah mak dulu senantiasa ada standby cadar putih senantiasa standby. Ada kematian, cadar putih dipakai, dah pasangkan cadar putih bersih semua. Kemudian sebelum taruhkan mayat tu dilapik dengan plastik alas meja. Kadang-kadang keluar najis ke apa, jadi tak najiskan tempat itu ya. Baik, ini semua. Bilang sama anak kita, kau buat gini nanti abah mati, kau buat begini ya. Kemudian dah dilapikkan semua, dah bersyarah taruh atas katil. Yang ada orang bilang taruh atas katil, nanti orang baca Yasin di bawah kaki mayat. Bukan kita taruh surah Yasin tu bawah kaki dia. Di atas kita, di atas sini bawah, kita baca bawah sini, mayat sini, kita baca sini. Kan bukan bawah kaki dia. Habis nanti Yasin tinggi kita bawah. Bukan kita taruh surah Yasin bawah katil dia. Kan kiranya lain level begitu ya. Tak menjadi apa, boleh taruhkan di atas itu, menghadapkan kiblat. Menghadap kiblat macam mana? Sana kiblat, sana kepala, sini kaki. Kita nak putus nyawa tadi, sini kepala, sini kaki. Ketika mandi, sana kepala, sini kaki. Ketika sembahyang, sini kepala, sini kaki. Begitu ya. Dalam kubur pun sini kepala, sini kaki. Tapi ketika mayat letak di rumah, sana kepala, sini kaki. Ditanggali segala pakaiannya. Barang diingat, jangan melanjangkan mayat. Regangkanlah selai kain yang panjang atas jasadnya, yakni seorang memegang di sebelah kepala dan seorang lagi di sebelah kaki. Manakala orang yang ketiga menanggali pakaian mayat dari bawah kain yang diregang tu. Kena tanggali segala pakaiannya. Walau dia sebelum mati, dia baru lepas mandi, baru lepas pakai baju bersih sekalipun, tanggali. Sebab apa? Baju yang baru keluar roh daripadanya tu panas. Ada roh tu panas, ada bahan pembakar. Maka besok mayatnya lebam-lebam, kita tengok nanti. Mayatnya lebam-lebam. Tanggali pakaiannya semua. Tapi jangan ditelanjangkan mayat. Setengah orang tempat mandi mayat, kita tengok mayat tu dibikin macam ikan kembung. Ditelanjangkan, dimandikan gitu. Haram. Tu aurat mayat je. Maka satu orang bahagian kepala, satu orang bahagian kaki, pakailah kain batik lepas, tutupkan gini. Jangan tinggi, rendah. Maka satu yang di bawah tu. Ingat, kalau kita ahli keluarga, kita punya, itu baju sekarang dah bukan baju dia tau. Dah baju ahli waris tau. Maka kita tak boleh gunting sesuka hati kita. Nak gunting, minta sama izin sama ahli keluarga. Umpamanya kita dipanggil sama jiran, Pak Imam tolonglah bikin apa yang patut. Okey, kita bikin. Nak bukakan seluarnya payah ke apa gitu, selagi boleh buka, buka. Jangan gunting-gunting barang tu, kiranya merosakkan harta benda. Haram hukumnya. Selagi boleh dibuka, dibuka. Kalau payah lah umpamanya lah ya. Payah umpamanya minta izin, Pak Haji gunting boleh? Boleh. Gunting. Kalau tidak, Pak Imam kena ganti. Bapaknya baru mati pakai seluar jeans. Seluar jeans yang pulaknya mahal, Levi's. Bapaknya baru pakai 2-3 hari mati. Anaknya sukalah dapat balik lah. Kok Pak Imam saja je gunting? Pak Imam. Bukan kami bayar Pak Imam. Pak Imam bayar kami. Seluar jeans tu harga 150 agaknya lah ya. Umpamanya. Kena bayar. Begitu ya. Kalau kita yang punya, kita gunting tak apa. Tapi nanti bila berbagi baju bapak, kita kurang satu lay. Pasal itu satu kita dah gunting, hak kita, bahagian kita dah gunting ya. Gunting. Kalau perlu gunting, gunting. Kalau tidak, jangan ya. Gunting. Pakai, tanggalkan. Dah lepas tanggalkan, jangan satu orang regang di atas, satu di bawah, satu dari bawah. Di bawah. Ada yang pembantu lah, ada pembantu. Jadi ingat ni semua bilik tutup tau. Pintu tutup semua tu. Pintu tutup. Tempat bara dah pasang. Nanti kita akan jumpa ya. Tempat bara mula pasang, dari putus nyawa dah pasang tempat bara. Jadi ketika kita bersihkan, kadang ada najisnya, kadang apa semua tak kebauan daripada luar. Semuanya tu ya. Kemudian bersihkanlah mayat
dari segala najis. Kemudian bersihkan juga seluruh tubuhnya dengan menggunakan kain yang basah, pakai air suam. Jadi kita dah gini, kita tengok mesti ada satu yang incas. Kau siapkan air suam, kau siapkan tuala-tuala, kau siapkan plastik nak bikin buang apa-apa yang patut, ya. Begitu. Kau siapkan kapur barus, kau siapkan apa semua, dah siapkan semua, bikin. Kemudian dah tanggali semua, dah check ada najisnya ke tidak. Kalau pakai pampers, buang pampersnya semua begitu gini. Kemudian kesat, bersihkan pakai kain suam dengan lembut, kesat. Sayugia setiap kali nak sentuh mayat baca Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'adzib hadzal mayyit. Ya Allah, dengan berhaknya Sayyidina Muhammad dan juga ahli keluarga Sayyidina Muhammad, jangan kau azabkan mayat ini, ya. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'adzib hadzal mayyit. Maka kita pegang kita pegang mayat, kita bersihkan, kesat semua pakai air suam, kesat mukanya, telinganya, semua kesat, ujung rambutnya kesat. Kadang-kadang orang mati sakit berapa hari-hari tak mandi, kadang-kadang tak mandi. Kalau ada yang perlu pakai sabun, ia pakai sabun umpamanya, ya, tapi tak semua pakai sabun lah, kesat dengan air aja cukup. Bersihkan semua, dah bersihkan semua, mayatnya dah bersihkan. Kemudian dilembutkan segala sendi-sendi tangan dan kakinya supaya mudah untuk dimandikan kelak. Caranya ialah dengan melentuk-lentukkannya atau disapu dengan minyak. Dieksesaikan dia. Tangannya pelan-pelan, atuknya dipelankan. Ataupun nak senang, tak mau takut sakitkan mayat, gosok minyak. Jangan pakai minyak serai panas. Pakailah minyak apa saja yang tak panas. Hatta minyak zaitun pun boleh, minyak makan pun boleh, tak ada apa-apa, ya. Gosokkan kat sendi-sendinya, gosok minyak yang tipis, dilomorkan minyak, diminyai semuanya di sendi-sendinya. Jadi besok nak angkat mayat, nak mandi, dilembut kakinya, lututnya, semua gitu. Dekat bahagian pahanya di sini, pinggulnya, semua diminyai. Nanti kalau kita mandikan, kita gosokkan minyak, besok tukang mandi nak mandikan, lembut mayatnya. Nanti tukang mandi bilang, pandai keluarganya jaga mayat ni, lembut. Biasanya kalau kita hadir, tukang mandi akan sebut begitu. Tukang mandi mudahkan kerja dia. Lembut mayat ni, keluarganya pandai jaga bersihkan, ya. Nanti ini kita cerita siapa ni, kita tahu nanti kita dibuat oleh anak kita. Ini untuk kita baca, ini untuk kita ajarkan anak kita. Jadi abah mati kau buat begini, ya. Nanti dah dilembutkan semua, Kemudian elok juga jika dialas di bawah mayat sehelai plastik, ya, agak supaya jika ada keluar darinya sebarang kotoran, maka terpeliharalah kesucian tempat yang lain itu. Pakaikanlah pakaian yang ringan, lagi mudah dipakaikan dan ditanggalkan untuk dimandikan. Rapikan rambutnya dan tutuplah seluruh tubuhnya dengan kain yang meliputi seluruh anggotanya. Elok juga jika digunakan pada bahagian kepala kain yang agak jarang, seperti kain selendang atau kain serban, supaya dapat keluar udara yang kurang elok yang mungkin keluar. Baik. Pakaikan balik. Jangan telanjang-telanjang, ya. Yang ada orang mayat dia telanjang-telanjang gitu juga. Yang ada tak ditanggalkan baju itu juga sampai besok nak dimandikan, lebam-lebam. Yang ada pulanya ditanggalkan lepas itu nanti untuk memudahkan, telanjang. Jadi bawa kain batik lepas saja telanjang. Orang datang kan macam mana nanti kalau dengan pakai berkemban aja, tengah pakai tuala saja orang datang, kan tak hormat. Pakaikan balik, pakaikan kain pelikat balik, pakaikan apa yang mudah dipakaikan dan mudah ditanggalkan. Tak payah samping lah. Pakaikan pelikat ke gitu, pakai bajulah, baju kemeja ke apa, lengan pendek pun tak apa, pakaikan dia gitu, pakaikan baju, butangkan balik, rapikan, sikatkan rambutnya semua. Muka semua dah kesat semua tadi. Dah kesat semua, tangan dah diminyai semua, pakaikan balik, rapi, rambut disikatkan. Kalau orang perempuan, dia sanggulkan semua, nak serkupkan pun boleh serkupkan, nanti orang tengok, jadi biar rapi, ya, biar rapi, presentable, biar elok dipandang ketika orang datang. Anggap dia macam mana dia kalau hidup, kalau budaya datang macam mana dia raikan, begitulah. Kemas bersih, ya. Rambutnya dah disikatkan, bapak kita ni dah disikatkan. Kemudian pasangkan kain daripada bawah, tutup kain. Tu kita bilang beli kain batik lepas. Kalau ada syal lagi bagus, syal panjang ni kita dah pakai buat masjid, dah pakai buat apa semua kan, lagi berkat, ya. Kalau tidak, ya kain batik lepas lah. Siapkan paling tidak 5 helai. Yang putih-putih dalam 2 helai, yang hitam-hitam dalam 3-4 helai. Untuk apa yang hitam? Tadi masa nak regang kain,
satu atas satu bawah hitam. Lepas tu buang kain tu, cuci, jangan terus satu balik, sebab time kita kemas-kemas kesat-kesat dan terkena najis, terkena apa semua, kain tu hanya untuk tutup regang saja. Lepas itu yang ni kita dah bersihkan, nak tutup kain, carilah yang putih-putih sikit. Kalau ada kain putih, kalau kain syal, tak ada kain batik, lepas tutup sampai bahagian sininya, tutup. Bawah ada pakaian, bawah ada pakai kemeja, ada kain pelikat, ya, tutup sampai sininya. Bahagian atas, kalau nak teruskan batik atas tu pun boleh, tapi saya ugi yang atas tu kain yang jarang sikit, yang rodok jarang sikit, kain selendang ke kalau perempuan, kalau laki-laki kain serban tu ke. Kenapa kena jarang dan tipis? Jadi udara boleh keluar. Ini orang mati, perut dia kadang ada gas, ada apa semua, ya. Dia tutupkan dia, sedakap mayatnya gitu. Nanti kan kalau ada gasnya kan keluar. Nanti di bawah kain, orang buka kain baunya busuk. Jadi kalau ada kain jarang itu udaranya lepas. Udaranya lepas, jadi udaranya lepas begitu, ya. Kain selendang. Kemudian letakkanlah tangan kanannya atas tangan kirinya dan digenggamkan seperti gaya orang sedang sembahyang. Ini semua kita buat, tali belum ikat lagi, ya. Tali masih belum lepas lagi, ya. Kemudian letakkan di atas perutnya sekeping besi seperti gunting kecil atau pisau kecil atau sebagainya. Ini adalah untuk mengelakkan kembung pada perut mayat. Dia ada gas masih develop dalam perut dia. Dia ni dah mati tapi gasnya masih menggelodak. Nanti dengan udara lain masuk nanti jadi kembung. Letakkan apa? Besi. Macam mana? Berat apa besi? Saiz gunting kecil ataupun apa pisau kecil. Letakkan aja. Sekarang jarang kita nampak, ya. Sebab orang sekarang tak begitu, yang setengah tak faham, yang letak tak tahu kenapa dia perlu letak. Dia tak tahu pun dia kena letak. Yang larang tak tahu pula kenapa dia larang. Dia tengok ini apa ni, taruh gunting. Jangan, khurafat. Asal tak tahu orang sekarang, tak susah lah. Dia kalau tak faham aja dia bilang khurafat. Dia tak faham aja dia bilang ajaran sesat. Dia tak faham saja dia bilang puja memuja. Janganlah, takkan orang bikin semua benda salah saja, ya. Sunnah ini, ya. Taruhkan besi biar tak kembung. Kadang-kadang nanti waklumnya yang marah. Kenapa ini taruh besi ni? Ini khurafat ni. Taruh, jangan bikin benda bukan dia bilang. Budak ni pun removekan. Dia tepikan besi tu kembung perut bapaknya. Ataupun yang ada pula taruh tak tahu kenapa dia taruh. Kenapa kau taruh gunting? Kenapa taruh pisau kecil? Jadi kalau kucing hitam langkah dia tak bangun. Alamak. Yang orang dia taruh pun dia tak tahu kenapa taruh. Jadi kucing langkah dia tak bangun. Kalau bangun kan bagus, dia boleh bual-bual, kemudian tanya khabar lagi, ya. Jadi dia taruh, dia tak tahu kenapa taruh. Yang larang tak tahu kenapa dia larang. Maka taruh gunting biar tak kembung perutnya, ya, biar tak kembung perutnya. Letakkan begitu. Kalau Hadramaut taruh apa tahu, kadang-kadang apa saja bersilah, kadang semana kecil dia taruhkan aja atas perutnya. Asal benda besi lah. Kalau awak nak lawas sikit, sekarang dah boleh tempah lah. Siapa tukang-tukang besi minta sekeping begitu, beratnya berapa gram, lebih kurang beratnya gunting kecil, cantikkan sikit lah. Bikin taruh. Ini besi apa, Yai? Untuk atas perut Yai. Untuk perut Yai. Nanti Yai dah mati bikin taruh atas perut Yai. Dah standby kan peralatannya. Begitu, ya. Baik. Elok juga ditaburkan kapur barus yang ditumbuk halus pada keliling mayat untuk mengelakkan serangga. Taburkanlah juga minyak atar di sekeliling mayat, lebih-lebih lagi di bahagian kepala supaya harum dan dapat menutupi bau-bauan yang tidak menyenangkan dari mayat itu. Kemudian ditabur kapur barus, ditumbuk halus kapur barus, tumbuk halus, dan jangan berselang pun dia. Ada semut datang tau, ada semut mayat, ya. Kalau ada kematian di semut datang. Rumah pelik tingkat 18 pun dia datang tau. Macam mana siapa bilang dia pun kita tak tahu, ya. Dia datang nanti nampak kat tembok-tembok halus, dia masuk bahagian mayat tu. Subhanallah, ya. Itu semut mayat namanya. Kalau ada kematian nanti dia datang mayat ni, ya. Nanti dia datang, dia standby, dia datang masuk. Jadi kita taruh kapur barus, jadi dia tak masuk. Kapur barus jangan berselang, kapur barus. Taburkan atar keliling. Bahagian bantal kepalanya ni lebihkan sikit. Jadi apabila orang buka, harum. Apabila orang buka, kalau ada gas-gas yang keluar tadi kita dah taruh besi kan, dia gasnya keluar, tak kebauan busuknya tu, tak tercium bau busuknya, ya. Maka dah jarang ada taruh besi, gasnya keluar, udaranya keluar, ditaruhkan wangi-wangian. Jadi apabila dibuka, wangi mayat tu, ya. Baik. Taburkan kapur barus. Sunat juga dibakar umpama setanggi
mulai putus nyawa hingga selamat jenazah meninggalkan rumah. Lebih-lebih lagi tak kala mayat sedang dimandikan. Tempat bara ni pun ya, tempat bara kat rumah senantiasa standby. Belilah kedai bajerai ke kedai mana ke, tempat bara arang pun sekarang ada arang yang moden tu, yang bulat-bulat tu, senang bakar. Dan bohornya tu standby bakar. Bila bakar, mula putus nyawa dah mula bakar. Sebelum mayat dibawa pergi tempat mandi, diasap tempat mandi tu, diasap tempat mandi tu. Diasap tempat mandi tu biar harum. Sebab nanti nak tekan mayat, nak apa semua kan. Nanti ketika tempat bara taruh, ketika tukang mandi nak tekan perut mayat, dudukkan dia dari belakang, dia tekan perut mayat. Sebelum dia begitu, tambah sikit bokornya, tambah sikit kemenyannya ke setangginya, asapnya berkepul-kepul, baru dia tekan. Jadi kalau keluar najis apa, tak, baunya tak sampai orang bau. Semua aib mayat kita jaga. Aib mayat kita jaga ya, aib mayat kita jaga. Tak tahulah ya, saya tak pernah dia mandi mayat di sini macam mana. Mesti pakai tempat bara tak? Tukang-tukang mandi minta tak? Tempat bara ada tak? Tidaklah ya, tidak semua pakai ringkas, samalah. Singapura pun sama ya. Minta maaf lah ya, tukang mandi sekarang kita tengok kalau mandi mayat tu, markah penuh 100, markah lulus 20 dah kira lulus lah. Banyak-banyak aku boleh kasih 23 ke 25 markah saja. Jarang yang dapat 30 markah. Kiblat mana pun tak pernah tanya yang ada. Tanya kita nak hadap kiblat, susah, kita rumah flat nak hadap kiblat sempit. Tanya, mana tahu setengah rumah memang itulah nak hadap kiblat. Jadi kau tinggal menghadapkan sana atau menghadapkan sini kan? Tanya pun tidak. Tanyalah saja kiblat mana. Oh susah kita nak hadapkan kiblat, maka apa yang dapatlah. Sekali rupanya memang betul kau tinggal sengitkan sikit aja. Kan boleh. Kurang prihatin lah ya, kurang prihatin ya. Satu lagi kafan ya, kena tanya tahu ya. Setakat ni saya belum pernah jumpa tukang mandi tanya, mayatnya ada bankrupt, kata ada bankrupt. Kalau ada bankruptcy, hutang lebih banyak daripada peninggalan, maka itu namanya bankrupt kan. Tak boleh, tak cukup untuk bayar hutang dia. Haram kafan kecuali satu helai saja. Itulah hak Allah dan hak mayat. Yang lagi dua tu sunat, tak boleh. Kafan 2 sunat, 3 sunat, bayar hutang wajib. Maka daripada bikin bayar duit kafan, bikin bayar duit hutang. Itu bukan hanya lebih afdal, bahkan dituntut. Menjerit mayat itu, tanggalkan kafan ini, bikin bayar hutang aku, tanggalkan kafan ini. Siapa hutang lebih banyak, batu hati-hati siapa ada hutang, lekas bereskan ya. Hutang lebih banyak daripada peninggalan, tak boleh kafan lebih daripada satu helai saja. Kadang kita tengok, aku nak cakap macam mana ya orang kematian ya. Kita tahu orang ni keadaan macam mana. Cantik, kafan 3 helai macam orang kaya. Kesian mayat tu, kesian. Satu helai. Habis nanti aib ke apa semua. Dia tidak, pada dia meronta-ronta dalam kubur kan. Jangan, itu dah mati lain ceritanya ya. Satu helai kain kafan, satu helai kain kafan. Dan apa yang aneh-aneh semua, kalau boleh jangan buat depan orang. Jadi orang tak banyak cakap. Kalau bangsa pakai kafan satu helai aja. Pakaikan kafan tempat mandi juga. Jangan kadang-kadang kalau pakai kafan dekat luar kan, mayat diangkat dekat luar. Pakai kafan tempat mandi juga. Jadi orang keluar, orang tak nampak. Kat satu helai ke, 3 helai ke, dah bungkus kan. Satu lagi yang aneh-aneh siapa? Mayat pondan. Mayat pondan ni paling tak guna sekali. Dia susah ni pondan tau. Dia lanang, tapi kayak wedok. Dia kalau buat kes salah, dulu saya kan NS polis kan. Dia buat kesalah, nak hantar pergi escort, pergi penjara ke gimana. Kalau dia dah tukar jantina, kalau dia bukan tukar jantina, senang. Kasih polis jantan, escort dia lah. Sebab dia kena jantan dengan jantan. Walau dia pakai kebaya sekalipun, walau lipstiknya tebal sekalipun, tetap dia belum tukar jantina, namanya wang lanang. Tengok IC-nya lanang. Maka yang escort pun polis lanang. Tak kisahlah. Kalau dia dah tukar jantina, lagi tak senonoh. Yang escortnya, pasal dia dah tukar jantina, yang escort mesti kena polis perempuan. Tetapi tenaga dia masih tenaga jantan. Maka polis jantan kena iring. Jadi kalau asal pondan mesti kena dua polis jantan dan perempuan yang escort. Allah, mati lagi. Ada ustaz satu tukang mandi mayat bilang, "Ustaz, saya mandikan mayat pondan ustaz. Dah perempuan dah habis. IC-nya pun perempuan. Ada laki. Na'udzubillah min zalik ya. Badannya perempuan, PC-nya dah perempuan, ada laki. Habis saya macam mana ni? Takkan aku nak mandikan mayat perempuan? Itu laki-laki. Keluarganya bilang dia asalnya laki-laki. Maknanya keluarganya tahu kan? Saya panggil makcik tukang mandi mayat. Tak boleh, berdosa. Kira makcik pegang mayat laki-laki tu namanya. Haram. Walaupun itu. Tak boleh, nanti juga kena mandikan.
Habis nanti orang tengok, orang bilang saya mandikan perempuan. Kalau gitu semua yang begini semua bikin dalam sembunyi. Mandikannya bila? Pukul 3 pagi. Orang belum datang. Kan orang belum datang lihat mayat kan. Pukul 3 pagi ataupun selepas subuh orang belum datang, awak mandi. Orang datang siap kapan? Jadi orang tak tahu siapa yang mandikan. Yang mandikan pak cik tukang mandi ke, mak cik tukang mandi ke, orang tak tahu. Macam segala kapan yang satu lain, semua bikin dalam sembunyi. Orang tak tahu. Orang tengok dah siap bungkus. Orang tak tahu yang mandikan siapa, yang bungkuskan berapa lai pun orang tak nampak. Tangan orang nak selak kainnya, 3 lai ke 1 lai, kan orang tak selak. Kan begitu ya. Segala yang aneh-aneh ni semua bikin secara sembunyi. Jadi orang tak banyak jadi buah mulut orang. Aib mayat ini, jaga ya. Baik. Kemudian bacakanlah ayat-ayat Quran, terutama sekali surah Yasin. Dah mati surah Yasin. Ketika nak menghadap sakaratul maut, surah apa? Surah Yasin dan surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du juz ke-13 kita ada sebut di situ ya, tolong semak ya. Itu untuk mudahkan roh keluar pada badan. Dah mati, Yasin saja. Bacakan Yasin saja, qul huwallahu ahad, apa semua kita bacakan. Nak khatamkan pun boleh. Kalau di Hadramaut orang datang dia senantiasa ada Quran yang sekeping-sekeping, satu juz. Asal orang datang satu juz. Satu juz bukan lama lah, paling-paling banyak setengah jam lah ya. Setengah jam ke 40 minit lah kalau yang slow baca. Dapat 30 orang dapat khatam satu Quran. Dapat kalau sana sampai berapa set punya Quran yang satu juz tu, habis ulang lagi semuanya. Sampai berapa kali? Paling tidak 10 kali khatam banyak tu kalau dapat. Kalau Hadramaut dikubur lain, di tu lain, tiap-tiap harinya baca lain. Subhanallah, sana mewah, kalau mati mewah amalan ya. Baik. Kemudian janganlah ditinggalkan mayat sendirian, melainkan ada yang berjaga menemaninya. Itulah penghabisan, temankan mayat bapa awak di rumah. Jangan tinggal mayat sendiri. Hati-hati, ini mayat ketika sebelum dia mati kan kita bilang syaitan datang mengganggu kan. Dia dah mati, syaitannya bagaimana? Masih ada tak? Berkeliaran. Nanti dia ganggu yang hidup pulaknya. Dia ganggu, sebab itu orang boleh kena sawan mayat. Orang kena sawan mayat nanti kadang-kadang termenung, kadang badannya lemah, kadang itu kena sawan mayat, kadang takut sendiri, kena sawan mayat. Walau keluarga kita pun, walau isteri kita pun dah jadi mayat, dah lain. Dah namanya mayat kau ya. Sebelum buka pintu, buka ikatannya, buka duit 50 sennya, semua rapikan lagi semula, semua buka pintu. Dan hanya yang mayat laki-laki yang boleh tengok hanya laki-laki dan perempuan-perempuan mahramnya saja. Jiran-jirannya tak boleh datang tengok, besan-besannya tak boleh datang tengok, sepupu-sepupunya tak boleh tengok. Mahramnya mayat. Begitu macam mana hidup hukumnya, matinya pun gitu. Kalau mayat perempuan lagi tak boleh pak imam pun nak masuk tengok, tak boleh, tak ada kena-mengena. Kena jaga orang dekat pintu. Ketika mandi kena ada orang yang jaga dekat pintu. Tak boleh masuk ya, minta maaf, keluarga saja. Dan kau pun tak boleh jenguk, kecuali kau memang anak dia. Kalau kau bukan anaknya, kadang-kadang tak ada anak, ponaan ke, kau ditugaskan jaga pintu, kau pun tugas pintu, kau jangan jenguk kat dalam. Tukang jaga pintu, jaga tabir. Jadi jangan orang masuk. Yang ada mandikan mayat macam show. Kawan-kawan ofisnya pun semua tengok ramai-ramai. Minta maaf saudara ya, minta maaf, tunggu luar. Mayat tengah mandi, aurat mayat jangan tengok. Aurat mayat mana ya? Seluruh badan aurat dia. Seluruh badan kena tutup semuanya begitu ya. Jadi kita tengok, tutup balik begitu ya. Yang mayat laki-laki pun jaga orang dekat pintu bilik, jaga satu diri sebelah situ. Duduklah situ, masuk aja, tengok, jemput Pak Haji, jemput Ustaz, jemput masuk mayat laki-laki. Kalau yang perempuan-perempuan lain semua tu tak payah pelawar masuk pun sudah masuk. Jemput duduk sini makna biasanya ke apa. Tak payah ajak masuk laki semua. Aku nak tengok mayat bapa engkau. Laki-laki semua mana? Gitu aja sudahlah. Jangan kasih semua begitu ya. Jangan kasih. Kan orang kita kan orang semua tengok kan ya. Biasanya tengok, jirannya tengok, tak boleh tau. Lagi kalau mayat orang perempuan, tak boleh tau. Berdosa tau, haram ya. Dari mayat hidupnya tak orang laki-laki tengok, kau dah mati kok orang laki-laki boleh tengok. Yang tengok pun satu, kau tak ada kemana, kau nak tengok bikin apa? Tak ada hukum lah. Yang ada Pak Imamnya pun dia baca tahlil kat luar, saya nak tengok mayatnya. Jangan dah. Kalau kecuali tu akak engkau. Bukan akak engkau, bukan bibi engkau, kau tak boleh tengok. Haram je. Begitu kena jaga. Lepas itu barulah buka pintu, kasih orang masuk tengok. Sampailah tunggu tukang mandi datang. Kami sebut di sini. Nak angkat mayat cepatnya bila bagus ya. Kan ada perintah suruh segerakan kebumikan mayat kan. Maksud segerakan tu macam mana? Minta maaf kita sebut je.
yang orang suka kebumikan walau malam sekalipun ya. Apa hukum kebumikan mayat malam? Malam ke siang ke tak ada beza, tak ada makruh. Tak ada makruh. Cuma seeloknya siang. Kenapa? Kalau malam kan kena pakai lampu. Dan ini kena kedapi, kena ngadap kiblat, kena betul. Kalau siang kan tak payah lampu. Satu, malam kena lampu. Nombor dua, malam orang hati tidak tenteram berada di tanah kubur malam-malam hari. Kau bolehlah kau imam-imam, ustaz-ustaz datang dengan ramai-ramai satu band macam steady aja. Yang nak mula-mula bikin pasang lampu tu, kan dia datang tengah sunyi-sunyi, dia tengah pasang, dan last-last tukang gulung wayar tu, sandung-sandung Nissan sampaikan. Dia tak tenteram. Nanti yang nak sambut mayat dalam kubur, kan dia masuk lubang kubur malam, kan semacam rasanya. Siang orang selesa. Tak payah lampu dan orang tak ada gerun. Tak ada gerun ya. Kitab ada taruh sini ya, baca kitab, semak kitab Sabil Al-Muhtadin yang disebut. Jangan malam. Tidak sayu dia malam, siang lagi elok. Habis siang tak ada orang banyak bantu apa semua, maka siapa yang dapat sajalah. Siapa yang dapat saja, walau dia opah sekalipun. Baik. Segera, yang masuk segera tu macam mana? Minta maaf kami sebut lagi ya. Yang masuk segera bukan itu jam mati tu jam, 1-2 jam terus panggil tau. Sebab ziarah orang mati ni dituntut hak si mayat ni. Macam mana aku nak ziarah dengan pulan meninggal Padik Raja? Aku baru dah dengar, iya dapat tahu dah diangkat. Alamak. Tunggu. Yang maksud segera, okey, yang maksud segera ialah apa tahu? Yang maksud segera ialah jangan sampai mayatnya berubah. Busuk maknanya. Nabi SAW 3 hari baru ke bumi. Dan Nabi memang tak busuk, sampai sekarang pun tak busuk. Mayat 2 hari belum berubah. Dia yang ada orang sebut, tapi katanya 2 waktu Ustaz. Maksud 2 waktu tu bukan 2 waktu salat. Takkan mati maghrib, isyak dan nak ke bumi. Ya. Maksud 2 waktu ialah 2 musim waktu, siang dan malam. Kalau mati malam, jangan sampai lepas malam besok siangnya. Mati malam besok siang. Mati siang kalau boleh sebelum malam, ataupun kalau mati dah asar kan dah lewat, tunggu malam, besok pagi. Jangan sampai istilahnya 24 jam lah senang cakap kita lah. Jangan sampai 24 jam. 24 jam tu putaran malam dan siang kan. Itulah 2 musim. Itu orang bilang 2 waktu. 2 waktu ialah malam dan siang. Senang cakap 24 jam. Bukan bermakna segera begitu ya. Kasih tempoh untuk orang ziarah. Kasih tempoh untuk orang ziarah. Siapa? Kalaulah kita di Batu Pahan ni, yang agak-agaknya orang JB sempat datang. Kan tak jauh sangat JB. Agak-agak orang Melaka sempat datang. Melaka tu mana Melaka? Melaka sempat datang. Paling tidak orang KL, orang Singapura sempat datang. Kan bukannya jauh sangat. Bukan jauh sangat. Bahkan almarhum Syekh Omar kalau bilang, kalau kasih peluang orang datang ziarah. Senangnya siapa tahu, yang fulan ni kalau mantu, sebab kita kan raikan, kita dengan dalam hak saudara kita, dia dapat kebahagiaan kita raikan, dapat kepayahan pun kita hadirkan. Yang agak-agak kalau dia mantu, siapa yang dia tak tinggal jemput? Saudara mara dia yang rapat, sepupu dia, besan-besan dia, orang-orang ni perlu datang. Yang kalau dia mantu, orang-orang ni mesti datang, dan kalau orang ini mantu, dia mesti datang. Orang-orang ni perlu ditunggu. Orang-orang ni perlu ditunggu, orang-orang yang rapat dengan dia perlu ditunggu. Anak-anaknya yang ada kebangetan, anaknya dari KL dah sampai Air Hitam tak tunggu, dia angkat juga tunggu jumpa kat kubur. Ni bapak dia. Bukan daripada, kalau anak daripada England sekalipun, kalau lebih daripada 24 jam harus tak? Harus. Lebih daripada 24 jam pun harus, asal mayat jangan berubah. Maksud mayat berubah ni tuan-tuan ya, yang ada orang bilang, tapi sakitnya dah lama. Kalau sakitnya lama sekalipun, 2 bulan sakitnya terletak sekalipun, selagi belum mati, selagi itu belum busuk, dia putus nyawa, baru proses tu berjalan ya. Selagi masih ada nyawa, selagi itu tak busuk ya. Dah lepas putus nyawa, baru tunggu 24 jam. Kecuali mayat yang uzur, terbakar, mati lemas, berendam dalam air, kan mayatnya uzur. Itu jangan lama-lama dan jangan orang tengok pun, kecuali yang dapat-dapat saja, segerakan. Kalau yang biasa-biasa, dia mati, jangan, kalau lebih daripada 24 jam boleh tak? Boleh kalau ada keperluan. Ada keperluan lebih 24 jam, asal jangan lama sangat. Jangan sampai mayat berubah. Dia punya paling batas sekali kalau mayat berubah haram. Sebelum berubah masih harus. Seberapa segera? Maksud segera ialah apa? Kelengkapan dah ada, yang patut tengok dah tengok, jangan dilambatkan.
Maksud mendilekan yang sampai haram kalau mayat berubah. Maksud mendilekan yang tak bagus ialah kalau yang patut tengok dah tengok, kelengkapan dah ada, tapi sengaja apa tahu? Nantilah. Boleh kita angkat sekarang? Nantilah. Macam Cina. Gitu tinggal belikan kuaci aja. Tinggal belikan kuaci, apa, kasihkan oren. Orang Cina kan gitu matinya begitu ya. Jadi kalau setakat kerana nantilah itu yang makruh. Kalau sampai mayat berubah haram, begitu ya. Jadi siapa yang patut ditunggu. Tapi kalau patut ditunggu lebih 24 jam pun harus lagi mayat tidak berubah. Seperti siapa orang yang perlu bapak dia, bapaknya, ini anaknya, bapaknya yang mati, ataupun memang bapaknya ini anaknya yang mati. Tunggu, dia datang dari England, datang dari Australia, dah beli tiket dan kita tahu bapaknya mati pukul 11 pagi. Anaknya akan sampai di kampung kita ini lepas zuhur. Lambat tak? Lepas 24 jam lambat tak? Kan patut 11 pagi kan? Lambat dalam 2-3 jam. Tak apa, asal mayat tak berubah. Jangan mandikan dulu. Kita mandi sebelum angkat mandi. Jangan mandikan awal-awal. Orang datang semua jangan bermandi. Sebelum angkat, sebelum sembahyang mandi. Sayugianya antara mandi dengan sembahyang jangan lama. Kenapa dah kena air semua, dia lebih cepat repot ya. Dia akan begitu. Jadi orang datang, anaknya daripada luar negeri, dalam tiket, dah dalam flight, dia boleh sampai sini, tunggu. Ataupun tunggunya apa? Tunggu waktu sembahyang. Dia mati hari Khamis pukul 12 pagi. Ke bumi bila? Besok hari Jumaat. Kalau ke bumi ni hari ke, besok pagi ke yang datang sembahyangkan. Tapi kalau bawa ke masjid Jami', yang sembahyangnya ratusan, mungkin ribuan kalau bawa masjid Jami', Batu Pahat umpamanya kan besar. Bawa masjid, tunggu bawa masjid. Tak apa. Sembahyang bila? Sembahyang Jumaat. Dia mati pukul 12 pagi, 11 pagi. Bawa jenazah sembahyang Jumaat. Itu belum kira lambat. Belum 24 jam. Dan ada perlu. Perlu siapa? Menunggu yang perlu datang. Anaknya, bapaknya, isterinya, suaminya yang rapat-rapat. Siapa lagi? Sebetulnya yang kalau dia tak izin ke bumi, tak boleh ke bumi tau. Kalau ada yang rapat ni. Ya. Apa lagi tunggu lagi? Kita bilang tunggu waktu untuk fadilat mayat itu. Untuk orang sembahyangkan dia. Boleh tunggu. Macam kita sekarang meninggal. Kalau nak bawa sembahyang malam, gelap. Besok sembahyang subuh, tak ramai orang. Tunggu zuhur. Mati petang hari ni. Petang sekarang mati. Nak ke bumi besok zuhur pun masih cantik. Nak bawa pagi pun okey. Pasal kalau pagi tak banyak orang sembahyang. Tunggu zuhur. Boleh. Tidak menjadi apa semua. Jangan maksud segera tu betul-betul punya segera immediately. Bukan begitu ya. Maksud segera ialah dah yang perlu tengok, dah tengok, kelengkapan dah ada. Hanya nantilah. Itu yang maksudnya melambatkan. Makruh. Kalau sampai mayat berubah, haram ya. Begitu ya. Caranya, maksud segeranya tu bukan maksudnya segeranya sampai begitu segera. Dan ke bumi malam dan siang, siang kerana apa? Tak perlukan lampu dan orang kat kubur orang tak rasa takut. Kubur malam-malam kat kubur orang kan tak biasa begitu ya. Saya biasa dengan orang bilang, aku nak pasang lampu kalau kabut lari sampai tersandung-sandung Nissan, dia bilang begitu ya. Kita datang steady lah dengan satu band kan, ramai-ramai orang datang semua kan. Lampu pun dah bersuluh, dah apa, steady aja Pak Imam baca doa. Cuba Pak Imam dewan, Pak Imam pun takut juga begitu ya. Jadi apa, untuk lebih selesakan yang bekerja apa semua begitu. Itu maksudnya segerakan ya. Hendaklah segala perkara yang di atas dilakukan secara tertutup. Jangan buka, tutup pintu ya, tutup pintu kalau dalam bilik, tutup pintu bilik. Dan dilakukan oleh ahli keluarga yang terdekat dan di kalangan mereka mahram. Anak-anak dan menantu-menantu hadir. Anak-anak dan menantu-menantu hadir. Taruhlah anak-anak perempuan, menantu-menantu laki-laki, sebab nak angkat, nak apa itu semua gitu. Yang mati maknya ni, yang mati maknya. Jadi mak mertuanya ni. Mak mertuanya. Ini antara biras-biras kan bukan, antara biras-biras semua lanang-lanang, tetapi antara suami akak sama adik ipar kan bukan mahram. Haram, tak boleh. Biar anak perempuan saja, ada anak lanang. Kalau tak boleh anak lanang tak kuat, maka satu saja. Ketika satu anak menantu lanang masuk gitu, anak diangkat, yang perempuan-perempuan ke tepi dulu. Yang menantu lanang angkatkan untuk balik apa semua. Kemudian perempuan kerjakan, laki-laki tepi. Tak boleh. Akak tadikan ini kak ipar duai. Akak ambilkan kapur barus, kak tak boleh. Biar perempuan, laki-laki tukang angkat saja, lepas tu kau keluar. Begitu ya. Hanya kerana semuanya hanya kadar keperluan.
hanya kadar keperluan saja, ya. Kena jaga, ya. Itu semua kena bermaksiat ketika mengendalikan mayat. Bercampur gaul laki-laki perempuan, bercampur gaul, kena tertib ini, ya. Kena tertib. Hidup kita adalah campur gaul, ya. Kita sini, ya. Mati tolonglah jaga. Mati tolong, itulah penghabisan kali kau sempurnakan dia. Begitu, ya. Yang dikasihi oleh si mati saja, yang tak dikasihi jangan, ya. Dia tak suka. Menantunya pun, menantu dia tak kenan pinjam duit dia tak balik-balikkan, umpamanya, ya. Menantunya mencekik darah menantunya. Hatta anak dia sendiri pun, kalau dia tak berkenan, jangan, ya. Jangan. Tapi kalau anak tu lain, mudah-mudahan bapa lain dia rahmati anak, dia tak ada sampai dendam lah. Kalau orang lain janganlah, kecuali yang mayat senang dengan dia, dia tak suka. Kalau anak dengan bapa tu apa nak buat lah, kayak apa musuh pun takkan sampai mati kita tak kasih sentuh bapak dia, kan, dia nanti jadi berpanjangan lagi, sudah tak. Tapi kalau menantu ke apa lain sudah tak. Janganlah melakukannya kecuali yang taat kepada Allah Ta'ala, lagi senantiasa memelihara diri. Hatta mak kita pun, ya, kalau kita kaki dosa, jangan pegang mayat mak kita, jangan pegang mayat anak kita. Sebab kalau kita pegang, tangan kita cemar, ya. Pegang, nak hilang cemar macam mana? Dicemeti, dicabuk mayat itu. Tapi bukan dosa dia. Itu cara nak hilangkan kotor pada mayat, dah cara barzah begitu. Cara barzah gitu. Memang bahagian mayat lah maknanya. Memang bahagian dia pun, ya. Maka jangan kita tambahkan beban bagi diri dia. Jangan, dia. Kalau adik kita pun sekalipun, adik yang tak ngelakoni sembahyang apa semua, datang balik, kita tahu nanti dia, nanti ni bapak kita dah meninggal, bapak dah suci adik ya. Mari kita sama-sama, engkau dengan abang pun sama, mari kita ambil sembahyang sunat dulu. Sembahyang dah fardu belum? Kau dah sembahyang belum? Belum bang, mari sembahyang maghrib dulu. Dah sembahyang maghrib, mari kita sembahyang sunat taubat dulu. Minta ampun pada Allah Ta'ala, abangnya pimpin, mari kita pegang mak semua. Jangan kau sembahyang taubat dulu, kau kotor-kotor gini semua gitu. Bersihkan diri kau, sembahyang dulu. Abang tak apa, abang bersih. Jangan boleh. Tak boleh lah. Tahan kau sama-sama adik kau. Sama-sama adik. Mari mak kita, sama-sama mak kita. Mari kita semua. Kalau ada 3-4 beradik, jangan jadi dia tak rasa macam dia seorang gitu, kan. Mari kita sebelum pegang mayat anak kita, tak apa. Taruh sekejap aja. Mari kita sembahyang sunat taubat dulu. Pasal apa? Pasal ada adik ini yang baru balik, yang rambutnya kayak gini. Gitu kan. Jadi, apa? Demi untuk nak jaga hati dia, tak apa, mari kita semua sembahyang taubat dulu, ya. Sembahyang taubat dulu semua. Mari kita sama-sama pegang mayat mak, kendalikan. Tak apalah, semuanya begitu. Jangan sampai kecil hati, kan, dalam kematian begitu. Begitu, ya. Tenang, mayat tu nanti dikendalikan. Tenang, mayatnya happy, mayatnya, ya. Dia nampak siapa yang bikin dia, semua dia nampak, ya, mayat. Tu kendalikan, namanya rahab mayat, merahab mayat. Iaitu siapkan dia sebelum tukang mandi datang. Tukang mandi ada kerja lah, tukang mandi. Sini masih mandi pakai bidara ke pakai sabun? Sabun, kita bilang sabun, ya. Kalau kita sanap sabun. Sabun ke bidara? Sabun, ya. Kalau kami cadang, ya, Malaysia ni kan pokoknya luas, getah banyak, sawit banyak, tanam bidara lah. Cuba buka perusahaan bidara, lepas itu dikeringkan daunnya, kemudian dikisar jadi macam serbuk gitu. Mandi pakai bidara. Daun bidara ni kalau orang-orang Arab mandinya pun tak, hari-hari pun hidup pun tak pakai sabun, pakai bidara. Berbuih macam sabun, betul-betul. Betul-betul sabun. Harumnya lagi harum, hilangkan bau badan semua. Dia gosok dengan bidara semua. Jadi kalau pakai bidara lagi afdal bidara. Bukan susah sangat pun. Bukan sekarang semua shortcut, ya. Sekarang sini mandi pakai hose, pakai getah ke pakai gayung, masih pakai baldi? Hose juga, ya. Pakai hose, ya. Sayur dia pakai itu, sebab itu air tu kena badan mayat sakit, dan macam dengan cuci kereta, cuci mayat pakai gayung lebih terhormat, dan lebih lunak airnya jatuh pada badan kita. Lebih lunak air jatuh pada badan kita. Almarhumah isteri saya sebelum meninggal minta, dia dengar Siti Fatimah mati, yang mandikan Sayyidina Ali, dia tak nak orang lain mandikan mayat dia malu. Maka dia bilang, almarhumah isteri saya bilang, saya kalau mati awak mandikan ya, jangan orang lain, ya. Saya tak nak makcik tukang mandikan, ya. Saya mandikan. Kita mandikan. Jadi yang asisten kita siapa? Kakak-kakak kita lah. Anaknya dengan kakak-kakak kita. Jadi mahram kita. Adik kakak dia pun tak boleh masuk. Sebab salah bukan mahram. Bukan mahram dengan kita. Bukan mahram dengan kita. Dia nak diperhatikan dia sebagai pemerhati aja. Tapi dia tak ada campur gaul pun begitu. Dia mandikan. Dia tak nak. Jangan kasih orang lain mandi, ya. Saya malu. Awak mandikan. Saya nak tikuk macam Siti Fatimah. Kita mandikan lah. Mandikan sedih. Sekali paling sedih mandikan
mandikan dan telkinkan ahli keluarga yang kita sayangi. Paling sedih punya telkin saya, telkinkan mak, telkinkan isteri. Almarhum Habib Abdullah Jufri tak ada pesan pun. Aku mati siapa mandikan, siapa kafankan, siapa, serah saja. Aku dapat husnul khatimah, jadilah. Aku dapat husnul khatimah je. Tak payah nanti kena mandikan aku mesti pulan. Sembayangkan aku pulan. Siapa aku nak kena orang khas-khas sangat. Tapi tak ada takdir dia meninggal yang mandikan dia, yang kapankan dia, semua orang-orang istimewa berlaku. Habib Ali bin Jaafar pesan, sebab dia istimewa Habib Ali, tak mandikan dia kecuali fulan. Yang sembahyangkan dia imamnya Habib Abdullah Al-Adrus, masih kaum kerabat dia Imam Skudai pun dah mati semuanya begitu ya. Jadi kita hadir semua dah kemuliaannya Habib Ali semua begitu ya. Kalau biasanya kalau orang saleh jarang dia pesan-pesan. Bahkan anaknya pun bilang, kalau sembayangkan mayat sebelum kita bawa ya, sembayangkan mayat ya, sembayangkan mayat sayugianya 2 kali ya. Dan bukan tak ada tuntut ulang. Kalau sembayang zuhur asar boleh i'adah kan, sembayang mayat tadi yang ada sudah sembayang sudah sekali, nanti kau jangan sembayang lagi. Nak sembayang lagi boleh tak? Boleh lah, tak ada apa, tak ada menjadi apa pun boleh ya. Sembayang 2 kali, iaitu bila yang pertama di rumah ketika tengah mandikan semua, tengah mandikan, Pak Imamnya bilang, kaum kerabatnya yang wanita nak sembayangkan sekarang pergi ambil sembayang ya, nak ambil sembayang standby telkung. Jadi dia tak ikut pergi masjid. Jadi lepas itu angkat mayat di rumah, dari luar dah dikafankan semua, dah ditabur pacai, dah tutup apa semua, sembayangkan di rumah. Anaknya jadi imam, ahli keluarganya. Kalau ada bapaknya jadi imam. Kalau ada anaknya jadi imam. Maka jadi imam. Yang perempuan ikut belakang semua keluarga. Bawa lagi pergi masjid, sembayangkan di masjid. Kita macam ini sunat dibawa pergi masjid. Bil barakah bawa pergi masjid, sunat bawa pergi masjid, sembayangkan dan tunggu waktu salat. Ramai orang sembayang. Berarti tunggu waktu salat, semua ada keperluan. Kalau cepat-cepat sangat kan setakat berapa orang? Dia 40 orang sembayangkan jenazahnya lepas soal kubur. Sama ada lepas tak kena soal kubur ataupun kalau soal dia mudah jawab. Kalau 40 orang sembayangkan, kita sembayangkan di rumah. Kenapa di rumah perlu juga? Jadi orang perempuan tak payah ikut pergi masjid. Dan kenapa pula di rumah? Jadi mayat tu confirm bersih. Lepas mandikan, taruh kan bersih. Dari bawa masjid kan dah diusung, dari apa semua, takut ada najis keluar. Sah, tak ada apa-apa. Mayat tak ada berhadas, tak ada apa semua. Cuma yang di rumah tu terlebih bersih. Jadi ihtiyat, jadi double. Yang pertama setengah tersangat bersih. Yang kedua kemungkinan ada sedikit yang tak bersih. Tapi sah. Tapi yang kat rumah tu lebih bersih lagi ya. Jadi yang afdal pun yang sembayangkan adalah family ya. Tapi kalau dah bawa ke masjid, tetap family punya hak. Sayugilah family, kalau kau dah bawa ke masjid, mintalah imam masjid. Ada orang alim ke, ustaz ke, itu. Kalau di rumah memang hak dia. Memang dia di rumah. Kalau kau dah bawa ke masjid, hak dia juga. Tapi sayugia memberi kepada orang yang lain. Sebab apa? Nakkan keluarga pun dah buat, berkat ustaz ini ke, berkat orang alim ni pun ada juga dapat. Begitu ya. Begitu amalan orang-orang di Hadramaut ya, begitu. Sembahyang mayat 2 kali. Dan sana angkat mayatnya bila? Lepas subuh, lepas asar. Itu aja. Lepas subuh waktu duha, jadi sembahyang. Dan lepas asar. Dan sembahyang ni sana kalau lepas itu sembahyangnya pun bukan di masjid. Sembahyang ni jabanah. Jabanah tu tempat macam masjid tapi tak wakaf masjid. Itu tempat sembahyang mayat dan sembahyang hari raya. Sebab Nabi kan sembahyang hari raya di tempat yang bukan masjid. Maka mereka bikin tempat tapi tak wakaf jadi masjid. Hanya untuk keluar khilaf. Orang sana kan gitu. Sembayangnya di situ. Oh, sana kalau mati yang sembayang tu sampai ke tengah-tengah jalan raya orang sembayangkan. Lagi kalau orang-orang alim, masya-Allah. Kita tengok kan dalam gambar kan habib-habib meninggal yang bawa usung jenazahnya sampai macam lautan manusia. Begitu sana. Kalau tengok orang mati sana, kepingin sekali kita. Macam kau bangunlah, kasih aku matilah. Macam nak suruh begitu ya. Mati sana punya cara. Sana ke bumi. Dan sana kalau ke bumi pulanya ya, kan mayat ni kan punya hak ahli keluarga kan. Pak Imam baik, mufti baik, nak bikin apa semuanya kena minta izin keluarga. Macam mana? Setuju kita angkat fulan? Macam mana? Setuju kita ambil fulan jadi tukang mandinya? Setuju? Mesti kena minta keluarganya. Tak boleh fulan nanti mandikan ya, fulan bukan. Hak keluarganya. Mau jaga adab dia. Tertib sekali, rapi sekali. Dan di bilik yang ditaruhkan mayat baring tu orang teng ziarah, itulah dia rahapkan mayat di situ dan mandikan mayat pun di situ. Jadi mayat tak angkat-angkat. Tidak aib, mayat tak diangkat-angkat.
Jadi bilik dia tidur tu, dia tepikan barang-barang apa semua, mandi di situ Jirus. Dibawakan baldi, dibawakan apa semua, mandikan situ. Mandikan di situ. Balik tolong laminate, tampal di mana? Peti ais. Bilang balik, budak-budak, tengok ini. Aku mati kau buat begini. Baca. Tak faham tanya. Baca, dah baca, Mari bapak bilang, nombor 1 kau buat ni, nombor 2 kau buat begini. Jangan lupa aku mati kau buat ini. Taruh peti ais, jadi tak sekalang kabut carinya. Jadi senang. Peti ais, kenapa peti ais? Peti ais paling diorang buka kan? Begitu ya. Baiknya mandi rumah sendiri. Kalau kat KL kadang rumah besar tau, tapi mesti bawa kat masjid. Mandi kat masjid semua gitu. Sebaik-baiknya mandi rumah sendiri. Air dia semua dalam rumah. Kita mandikan kat rumah, mandi kat rumah, atau tinggal kat rumah mandi kat masjid. Kan tak? Bagaimana hidup, begitulah mati. Dan rumah tu air kita. Air kita, tak pakai air umum. Air kita, bayar pun nak bil pada ahli keluarga kita. Masjid tu air umum tau, kena bayar lain tau. Kena bayar lain, tak boleh sembarang. Tak boleh, bukan untuk itu, untuk wuduk, untuk mandi rumah kita. Kena bayar ekstra kalau mandi kat masjid, bukan air kita tu. Kalau kat rumah semua sebagainya, buka puasa pun afdal kat rumah kan. Begitulah mandi mayat pun afdal kat rumah sendiri, bukan dekat masjid. Kecuali rumahnya sempit pun untuk mandi, bukan besar sangat mayat kan, tepikan barang mandikan begitu. Kalau orang dulu rumahnya sempit pun, kat belakang rumah anak cucunya pegang kain batik lepas. Semut ni lagi. Anak cucunya pegang kain batik lepas, regang. Bikin tutup mandi mayatnya. Di rumah lagi afdal. Pakai air kita, aurat kita, rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.